Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar, dengar, dengar. Eh? Dengar, dengar. Jelas ke? Alhamdulillah, jelas. Ya. Tunggu orang masuk dulu, Ustaz, tak? Boleh tak? Eh? Tunggu orang masuk, bentar. Tunggu orang duduk masuk. Ere. Mu tak agi-agi buat live dia ni. Oh, ya. Di Instagram. Mu je boleh buat live ni deh. Boleh. Dah agak kita tu gak. Gana, Ustaz, PKP? Beres? Duduk Jordan ada? Oh, ada Jordan, Ustaz. Oh, ada Jordan. Jauh di perantauan. Oh, stres ke ni Jordan ada tak kes COVID? Ada, tapi tak banyak. Hari-hari tu tak sampai 10. Tak banyak. Oh, sikit lah sana deh. Sikit lah. Dia jaga. Sini. Disiplin lah sikit. Oh, gitu. Ya. Okey, Cik Gabriel yang ini. Berat. Ada. Boleh laga tu. Ada. Start dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lima wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata 'alal khair ibtigha' wajhillah mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat sambung lagi lepas marin cuti, tak? Ustaz kita remeh. Tak apa sihat. Gitu. Syafahullah. Amin. Demam dia nya. Dia kata tak sihat mana, kata boleh puasa pula. Boleh puasa. Aduh, saya pun tak sihat agak ni. Jadi tak apalah, kita hari ni kita bersama dengan Ustaz Faiz, Mudir Madrasah Rumi Sufi Jawi. Atau ada penyambung kepada Nahdlatul Ulama, salah? Hidup balik. Menghidupkan balik Nahdlatul Ulama Malaysia, Melaya dulu. Melaya, insya-Allah. Tajuk dia apa? Sejarah-sejarah yang berlaku pada bulan Ramadan, antaranya diturunkan Quran ataupun beribadah dan lain-lain lagi lah. Jadi boleh tak teruskan sama Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Sahabat saya Adinda Ustaz Fikri dan para penonton yang dikasihi yang menonton video ni, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah dan kurnianya, walaupun kita masih, kalau di Malaysia lah, sana PKP juga ke? PKP juga. PKP juga? PKP juga. Ada juga PKP. Ada juga. Waktu dia pukul 10 sampai pukul 5. Oh, waktu dia lah. Di seluruh dunia lah kira PKP ni dah. Seluruh dunia. Ya. Ujian untuk kita semua manusia. Bukan tertentu hanya satu kelompok, satu bangsa atau satu agama. Itu diuji kita dengan wabak virus corona COVID ni. Namun begitu, keramat zaman dia panggil, karamah zaman ni, kita boleh berhubung walaupun dari jarak yang jauh ni, keramat lah ni dia panggil. Kerana umat Nabi Muhammad SAW ni umurnya pendek, dan kita umat di akhir zaman ni, maka pelbagai kemudahan yang Allah Ta'ala bagi ni patutlah kita guna seperti mana yang
dibuat oleh adinda saya Ustaz Fikri. Itu kita buat pengajian online dia. Kuliah online. Kuliah online. Walaupun rasa Zoom kuliah tu lain sikit kalau orang Sengke. ada dengan tak ada orang depan ni. Sengke. Aduh, baik. Kita tidak lama lagi akan masuk bulan Ramadan. Itu bulan yang bagi orang salafus salih mereka sangat menanti-nanti, sehingga di bulan Rejab lagi sudah berdoa dah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah kami pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan begitu jugalah kita pun berdoa juga sebagaimana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi kita pada tahun ni tambah sikit lagi, wa ba'idna minal wabak anil Covid. Ni tak jauh daripada Covid. Amin. Baik. Para penonton semua, bulan Ramadan ni terlalu banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa besar berlaku dalam Islam. Ini kita tidak hanya mengambil fatrah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan pada zaman-zaman kegemilangan Islam pun ada pelbagai peristiwa-peristiwa besar yang berlaku, seperti pembukaan kota Andalus juga berlaku di bulan Ramadan, dan banyak lagi lah. Antara lain yang berlaku juga pada sahabat Nabi SAW, itu Khalid Al-Walid menghancurkan berhala Al-Uzza kalau tidak silap saya, itu berlaku pada bulan Ramadan. Namun begitu, di antara peristiwa besar yang berlaku di bulan Ramadan di atas tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah paling kurangnya 3 hari. Para penonton semua, ada 3 peristiwa besar yang berlaku di bulan Ramadan terhadap tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sajalah peristiwa yang sangat besar itu ialah diturunkan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Bahkan kata ulama mufassirun, tidak hanya Al-Quran, suhuf dan kitab-kitab samawiyah yang lainnya turun pada bulan Ramadan. Iaitu kitab Taurah yang diturun kepada Nabi Musa alaihissalam, dan suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga suhuf yang diturun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun berlaku pada bulan Ramadan. Begitu juga kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam juga diturunkan pada bulan Ramadan. Dan terlebih jelasnya di dalam Al-Quran pun menyatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, petunjuk hidayah kepada manusia yang mengikut Al-Quranul Karim dengan cara benar. Karena di sananya ada juga orang yang mengikut Al-Quran tetapi tidak benar cara mengikut Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim itu kalamullah, yang mana ada padanya itu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang mana ayat muhkamat yang sudah teguh maknanya, serta mutasyabihat ayat yang kesamaran di sisi manusia ramai-ramainya. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ukharu mutasyabihat. Sebahagiannya ada ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang belok hatinya dalam beragama, mereka
mengikut ayat-ayat mutasyabihat kerana menuntuti fitnah. Mereka berbahah-bahah tentang makna ayat mutasyabihat bukan kerana nak memahami makna yang sebenar, tetapi untuk mengelirukan masyarakat awam sehingga menjejaskan akidah, yang mana akidah tidak sebagaimana yang dipegangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Padahalnya Allah Ta'ala tidak menceritakan tentang lafaz tersebut. Contoh kita kata yadullahi fawqa aydihim, apa lagi, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Allah, tangan Allah. Bukan yang dikehendakinya perbahasan tentang tangan ataupun muka, tetapi keimanan kita dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut mestilah bertambah. Itu Allah Ta'ala menceritakan tentang kekuasaan Allah dan ketuhanan Allah Ta'ala yang tidak hilang, tidak sirna, tidak fana, tidak binasa. Begitu juga dalam hadis disebutkan yanzilu rabbuna, turun Tuhan kita fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam. Bukan nak cerita tentang turunnya Tuhan, tetapi tentang bagaimanakah kita sebagai hamba wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur tu kita bangun beristighfar tentang dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi oleh kerana manusia bersibuk memperbahahkan perkara tersebut, sehingga hilang hikmahnya Al-Quran itu sebagai hudal linnas, menjadikan Al-Quran itu sebagai perbalahan di dalam masyarakat, perbalahan sesama Islam dan sebagainya. Maka kerana itulah memahami Al-Quran mesti dengan cara yang benar, iaitu dengan petunjuk alim ulama. Kerana Nabi SAW tidak meninggalkan harta dinar dan dirham, tapi Nabi SAW meninggalkan ilmu, dan ulama lah ahlul waris Nabi SAW yang mempustakai ilmu tersebut. Maka kan itu patut benarlah bulan Ramadan kita jadikan bulan Al-Quran, sehingganya memang sudah menjadi apa dia panggil, ada boleh kata ada budaya lah sini. Nak kata ada budaya tu nak buat tak, itu tapi sebenarnya memang dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW menceritakan memang Nabi dan Jibril alaihissalam bertadarus Al-Quran setiap kali bulan Ramadan. Memang ada sabit dalam hadis Nabi SAW. Maka sebab itulah menjadi adat kita orang Melayunya, apabila masuk bulan Ramadan kita bertadarus Al-Quran. Lebih lagi pada 17 Ramadan. Iaitu tarikh yang dikatakan turunnya Al-Quranul Karim. Jadi di situ pun ada perselisihan pendapat ulama juga. Al-Quran manakah yang diturun? Tapi qaul yang masyhurnya iaitu 17 Ramadan tu turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannuts, berkhalwah, bersunyi diri di Gua Hira, daripada masyarakat jahiliyah. Maka ketika itu pada 17 Ramadan turunlah ayat yang pertama, 5 ayat tak silap dia ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuba kita tengok. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala lah yang mengajarkan akan manusia ma lam ya'lam, perkara yang manusia tu tidak mengetahui. Artinya yang disuruhnya kita tu iqra, baca olehmu, mengaji olehmu, belajar olehmu. Tetapi yang memberi faham, yang memberi pengetahuan, yang memberi reti, itu ialah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Karena di sana ada orang yang mengaji tapi tidak faham. Ada orang yang belajar sejak daripada kecil sampai mati pun ada yang tak faham. Maka jangan kita putus asa, terutama
sahabat-sahabat saya di Jordan, di mana saja yang masih lagi sebagai santri, sebagai pelajar, dan memang kita patut niat sebagai pelajar sehingga kita mati, kerana kita senantiasa disuruh untuk bersifat dengan apa dia panggil jahil basit, dia panggil jahil selapih. Apa jahil selapih ni? Merasakan diri tidak mengetahui. Apabila kita merasakan diri kita tidak mengetahui, maka timbullah di sana sifat yang ingin belajar, ingin mengetahui, ingin menuntut ilmu. Baik. Apa tadi saya nak bagi tahu? Tak ingat dah. Gini, 3 peristiwa kalau faham. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran tu sangat besar. Itu yang paling besar sekali. Nuzulul Quran tu peristiwa yang paling besar sekali. Kerananya dengan turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan tu, maka artinya tertaballah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sebagai rasul untuk manusia sekaliannya. Ama arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan linnas, melainkan untuk sekalian manusia. Artinya bukan untuk bangsa Arab saja, bukan hanya untuk bangsa Melayu saja Islam ni, tapi untuk sekalian bangsa. Sekalian manusia. Maka di sanalah kadang-kadangnya ada orang memahami kita kena paksa semua orang masuk Islam. Tak betul juga begitu. Tidak benar begitu. Karenanya agama ni tidak boleh mengerasi, diikrahkan manusia, tak boleh. Pernah di zaman Nabi SAW, seorang sahabat namanya Hassin Al-Khazraji. Hassin Al-Khazraji ni ada seorang anak yang beliau masa kecil, anak tersebut dihantar ke perkampungan Badui ataupun perkampungan pendalaman lah kita kata, tempat orang Yahudi. Akhirnya ketika mana sudah meningkat dewasa, kembali ke kota, ke Yathrib, ke Madinatul Munawwarah. Ketika itu Islam sudah pun masuk. Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah daripada Mekah ke Yathrib. Maka sahabat Nabi nama Hassin Al-Khazraji ni melobi anak dia. Melobi lah kalau bahasa kita sekarang ada ni. Artinya mendakwah lah, menasihati anaknya supaya masuk Islam. Maka anak dia tu tak nak masuk Islam. Kerana seorang anak yang sudah balik, masuk Islamnya mesti dengan mengucap binutqi syahadatain, dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak memada dengan taba'an li abawai, mengikut dengan 2 orang ibu bapa ni masuk Islam. Maka anak tu tidak automatik Islam kalau dia sudah balik. Adapun yang belum balik, ia automatik Islam. Maka oleh kerana anaknya tidak mahu masuk Islam, Hassin Al-Khazraji ni membuat teror, membuat ancaman keganasan. Ini seorang bapa membuat ancaman keganasan kepada anak. Kalau kamu tidak mahu masuk Islam, aku bunuh. Makanya sebab itulah ini panggil sababun nuzulil ayat, turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tu, ayat Kursi itu, la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kerana sesungguhnya telah nyata antara kebenaran dan kebatilan. Maka kan itu maksud dengan kata Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada sekalian manusia itu bukanlah tugas kita untuk memaksa manusia semuanya beriman, walaupun Allah Ta'ala menyuruh semuanya masuk Islam, tetapi Allah Ta'ala sendiri telah menyebut di dalam Al-Quran, Allah tidak menghendaki semuanya masuk Islam. Ini mungkin orang yang tak mengaji ilmu sifat 20 ataupun ilmu akidah ni, dia agak bengong sikit. Tuhan suruh masuk Islam tapi Tuhan tak nak semua masuk Islam. Pening dia. Bagi orang yang mengaji ilmu akidah, dia tidak akan pening kerana di antara amar dan iradah itu ada bezanya. Di
tiap-tiap benda yang Tuhan suruh tidak semestinya itu yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala suruh Fir'aun itu beriman, tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki Fir'aun itu beriman. Nah, di dalam Al-Quran qat'iyah, dilalahnya Allah Ta'ala sebut, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalaulah Allah Ta'ala menghendaki, pasti senang bagi Allah untuk membuat semua manusia di atas muka bumi ini beriman kepada Allah. Kalaulah Allah Ta'ala kehendak. Artinya secara realitinya kita lihat tidak semuanya beriman kepada Allah. Berarti Allah Ta'ala tidak kehendak. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah patut engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengikrah, nak memaksai, nak mengerasi, menyakiti manusia itu sekaliannya supaya mereka menjadi mukmin semuanya? Artinya istifham bermakna ingkari, tidak patut semuanya dipaksakan masuk Islam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tugasnya basyiran wa nadhira, pemberi berita gembira dan pemberi peringatan yang menakutkan. Jadi ditakdimkan basyir daripada nadhir, artinya seorang yang menyeru manusia ke jalan Allah tu mesti memperbanyakkan tentang kegembiraan, nah, membuat kau orang tu seronok, nah, nak suka, nak bukan sikit-sikit azab kubur semua dia. Bukan lagi azab kubur, neraka, jadi takut. Nah, jadi gerung orang tadi, takut nak dengar ceramah ni. Bukan akhir semua lah ni. Jadi takut jadi, nanti kalau pergi dengar ceramah dengan kuliah ni apa? Neraka, bukan akhir pukul dalam kubur, kena belik bola. Ya ada betul, Nabi itu nazira, tetapi Allah Ta'ala sendirinya tidak sebut wa ma arsalnaka illa kafatan linnas naziran wa basyira, tidak sebut gitu. Nah, basyiran wa nadhira. Jadi ditakdimkan basyir itu tidak sia-sia di situ. Nah, artinya Nabi ini memperbanyakkan berita gembira daripada menakut-nakutkan umat. Gitulah. Nah, maka karena itulah peristiwa yang sangat besar berlaku di bulan Ramadan, pada 17 Ramadan, ialah nuzulul Quran. Dan Quran itu sendiri dinamakan Quran, para ayat Qur'u Qur'anan, kerana Al-Quran itu kalamullah yang sayugia dan sepatutnya kita membaca. Kita baca. Nah, jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran, ataupun dalam sehari ataupun dalam kehidupan kita ni Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul ya, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq. Itu saja. Itu pun masa tahlil arwah saja. Nah, jangan seperti itu. Nah, hendaklah kita tu rajin, orang panggil, membaca Al-Quran. Tapi di sana perlu kita jaga-jaga. Karena membaca Al-Quran tu tidak ada hukumnya fardhu ainin, melainkan rukun qauli Al-Fatihah di dalam sembahyang dan bacaan yang kita nazar. Selain daripada itu, bacaan Al-Quran tu ialah sunat. Nah, sunat. Tetapi apabila kita nak membuka mulut kita untuk membaca Al-Quran, sewajibnya kita membaca dengan tajwid. Karena di sananya ada perintah di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartil. Tartilkan bacaan Quran kamu sebagai tartil. Nah, ini tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid. Allah nak tengok juga iya. Ada ayo boleh tengok tak mengarut ke. Tengok. Warattilil Qur'ana tartila, artinya tartilkan, tajwidkan bacaan Quran kamu sebagai tajwid. Artinya membaca Al-Quran tu tidak boleh ya dengan sama-sama tak pandai ya. Mesti kita kena mengaji dengan guru. Nah, artinya mengaji Al-Quran dengan guru itu wajib. Membaca Al-Quran itu sunnah. Jadi pastilah wajib itu didahulukan daripada sunnah. Semestinya begitu. Jangan kita termasuk daripada orang yang tertipu dengan hawa nafsu. Tertipu dengan hawa nafsunya mana? Seperti kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, min alamati ittiba'il hawa musara'atu min nawafilil khairat wa takasulu 'anil huquqil wajibat.
setengah daripada tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsunya ialah mereka bersegera dengan perkara yang sunat tetapi tidak mahu menegakkan menunaikan kewajipan perkara yang wajib. Jadi sempurna bulan Ramadan, peristiwa yang besar berlaku di bulan Ramadan iaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Saya menyeru kepada diri saya dan para penonton yang melihat video ini, mari kita sama-sama yang mana tidak pandai membaca Al-Quran, mengajilah Al-Quran dengan guru Al-Quran, dan yang sudah pandai membaca Al-Quran, rajin-rajinlah kita untuk membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Selain daripada itu, di sana juga kewajipan Al-Quran ada lagi selain pada tilawah ialah tadabbur, menuntuti faham makna Al-Quran. Karena di sana Allah Ta'ala firman, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak menuntuti faham akan ma'ani Al-Quran, makna-makna Al-Quran, ataupun ada sesuatu yang menutup hati kamu daripada memahami makna Al-Quran? Maka juga kita pun mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Contohnya seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh tentang syariatnya dan akhlak Al-Quranul Karim. Selain daripada menceritakan tentang hakam, di sana juga menceritakan tentang akhlakul karimah dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mahu kita ni termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qariyil Quran fal Quranu yal'anu. Ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu melaknatinya. Kerana selain daripada membaca sudah benar, tetapi tidak mahu menuntuti fahamkan makna-makna Al-Quran yang kita baca. Dan yang paling besar sekali, Al-Quran itu ialah diturunkan untuk dilaksanakan, ditatbiq. Karena di sanalah apabila ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi salam, bagaimanakah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh ibunda kita orang mukmin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu bukan sekadar untuk dibaca dan difahami maknanya, dipelajari ilmu-ilmu yang terbit daripada Al-Quran itu terlalu banyak. Bahkan yang paling besarnya ialah untuk kita mengamalkan dalam kehidupan seharian kita bersama dengan sahabat handai, bagaimanakah dengan ahli keluarga, dengan jiran tetangga dan sebagainya. Di sanalah Al-Quran mengajarkan kita dengan pelbagai khisalum mahmudah, akhlakul karimah, adab dan sebagainya. Jadi itulah yang merubahkan bermulanya orang panggil perubahan dunia yang mana sebelumnya di dalam kejahilan. Maka dengan turunnya Al-Quranul Karim bermulalah cahaya kebenaran bersinar di Mekah Al-Mukarramah dan sehingga ke seluruh pelosok dunia pada saat sekarang ini. Kemudian Ustaz Fikri dan sahabat penonton semua, yang besar juga berlaku di bulan Ramadan, itu pada tahun yang kedua hijrah. Tahun yang pertama hijrah tu baru difardukan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pada satu hijrah, Ramadan tahun pertama hijrah tu diwajibkan berpuasa. Kemudiannya setelah masuk tahun yang kedua, pada bulan Ramadan juga berlakulah kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian tu berbunuh mana berperang. Tetapi saya diingatlah, peperangan di dalam Islam ni tidak ada dalam bentuk hujum, menyerang. Semuanya di dalam Islam berlaku peperangan, walaupun banyak berlaku dalam Islam peperangan, ya. Tetapi semuanya bersifat ad-difa'ul watan, mempertahankan negara, mempertahankan tanah air, mempertahankan negara, mempertahankan tanah air. Karena Madinatul Munawwarah
semuanya orang Islam. Ya, artinya Islam tu sudah sejak daripada zaman Nabi SAW sudah pun disunnahkan oleh Allah. Nabi SAW memerintah ataupun memegang satu negeri yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Ini orang panggil hebatnya kekuasaan Allah. Sehingga kalau kita nak kata bahawasanya Islam tu tak sesuai dah pada zaman ni, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana Nabi SAW sendiri menjadi pemerintah di Yathrib pada negara yang mempunyai latar belakang yang pelbagai suku, pelbagai bangsa, pelbagai agama. Tidak hanya Islam 100%. Ada di sana Kristian, Nasrani Najran, ada di sana Yahudi, daripada Bani Israel yang pelbagai kabilah yang terlalu banyak. Maka kan itulah Nabi SAW tidak meletakkan nama negerinya Yathrib sebagai Darul Islam, negara Islam, ataupun Darul Arab, negara Arab, Darul Quraisyah. Tidak, Nabi tidak letak Daulah Islamiyah, Daulah Quraisyah wal Arabiyah. Nabi tidak letak. Nabi dengan kecerdasannya, Nabi SAW meletak nama negaranya sebagai Madinatul Munawwarah. Artinya Madinatul Munawwarah, negara moden, negara maju, yang bergemerlapan. Itu. Artinya Nabi sudah menanamkan setiap warga negara Yathrib itu mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang yang mutamaddin, seorang yang membina peradaban, membina kemajuan dalam kehidupan. Itulah cara Nabi SAW sehingga dimeteraikan Sahifah Madinah atau Wasithah Madinah Al-Munawwarah, iaitu Nabi SAW mempersatukan sekalian bangsa dan sekalian agama di dalam Yathrib. Di dalam piagam Madinah itu disebutkan hadza kitabu Muhammadin, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabu Muhammadin, innal muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahudi walahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya orang Islam yang pendatang, iaitu muhajirin daripada Mekah, wal muslimuna min Yathrib, dan orang Islam yang pribumi asal di Yathrib, wal yahudi, dan orang Yahudi yang mana di kalangan Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan pelbagai bani-bani yang lainnya yang beragama Yahudi, walahiqa bihim, dan tinggal lagi yang mereka yang berhubung dengan mereka, artinya minoriti yang lainnya daripada Nasrani, Najran dan sebagainya, belum masuk Islam lagi banyak di kalangan Arab. Arab saja tu ada Quraisy, suku Aus, Khazraj lah, macam-macam. Tapi Nabi mengatakan innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu satu bangsa, satu umat, selain daripada umat-umat di negara-negara yang lainnya. Maka kan itu jihad yang pertama berlaku di dalam Islam, iaitu pada bulan Ramadan, iaitu peperangan Badar. Kalau orang tak tahu peperangan Badar tu berat sangatlah tu. Di sini peperangan pertama yang berlaku dalam Islam bulan Ramadan, yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diberikan oleh Allah kemenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Tapi bukan kerana bilangannya banyak. Ini yang rahasia yang perlu kita sama-sama hayati. Bukan kerana tenteranya bilangannya banyak, bukan kerana lengkapnya senjata, tidak. Kerana ketika itu hanya ada berapa lagi? 313. 313 kalau tak silap. Tentera Islam yang sama bilangan para rasul. 313. Dan di dalam suasana berpuasa. Tahun kedua Hijrah di bulan Ramadan. Tahun kedua juga sahabat tu berlatih puasa. Jadi boleh kita bayangkan bagaimana peritnya, bagaimana susahnya, bagaimana mujahadahnya para sahabat dan Nabi SAW pada menghadapi Ghazwatul Badar, peperangan Badar tersebut.
bukan dengan keadaan makan banyak, rehat banyak, tidur banyak, tapi tidak. Dalam keadaan lapar, dahaga, suasana negeri yang panas di Jazirah Arab, diwajibkan pula untuk mempertahankan negara, keluar daripada Madinatul Munawwarah menuju ke tempat ke Badar, kemudiannya berperang dengan tentera kafir Quraisy. Lalu di sana Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Dan sesungguhnya dan demi sesungguhnya telah kami menangkan kamu pada peperangan Badar. Padahal kalian semua tu rasa kehinaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu daripada rahasia kekuatan Islam tu bukan terletak kepada kuantiti yang ramai, tetapi kualiti spiritual yang tinggi dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Itulah rahasia kemenangan umat Islam. Sehingga peperangan berikutnya, peperangan Uhud, ditarbiyah oleh Allah apabila tentera Islam yang berjaga di atas bukit Uhud saling turun ke bawah untuk merebut harta ghanimah, maka ketika itu umat Islam diujikan dengan kekalahan di dalam peperangan Uhud. Inilah kita patut merenung dan bagaimana kita nak mengulang balik kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam pada peperangan Badar diberi kembali kepada umat Islam pada zaman ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang, iaitu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ni memang di akhir zamannya ramai, bal antum kasir walakin karusa fil bahri. Bahkan kalian itu ramai, akan tetapinya karusa fil bahri, seperti buih pada lautan. Kerana apa di sananya? Kerananya dua perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan pada dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kepada mati. Benci kepada mati, bukan takut mati, memang kita kena takut pada mati. Jadi benci pada mati itu artinya salah satu daripada yang dihuraikan oleh alim ulama kita, benci kepada mati ni artinya kita benci dengan apa sahaja yang menjadi bekalan kepada mati kita. Itu maksud. Seperti kita kata kita bersedekah. Untuk apa? Untuk pahala akhirat selepas kita mati. Benci, tak nak sedekah. Kita mengajar kerana apa? Kerana Allah. Tak nak kerana Allah. Saya nak kerana duit. Nanti backing saya. Suka saya juga. Kalau orang suruh ajak orang lain, awak nak bayar berapa saya? Saya buat kuliah ni, awak nak bayar berapa? Itu. Padahal kalau kita kata niat lillahi ta'ala, apa dia ni? Kalau ada rezeki dunia, pasti. Dan Allah Ta'ala jamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang hidup melata di atas permukaan bumi, melainkan Allah Ta'ala sudah siap rezeki baginya. Tapi benci kepada mati. Mana? Benci kepada apa-apa yang menjadi bekalan kepada mati. Mengaji untuk bekalan mati, tak boleh. Tak nak. Tak sih. Sini. Kata mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tasawuf, akhlak. Tak boleh. Tak kaya mengaji ni. Kita guna mengaji hak boleh menguntungkan bisnes kita. Iya, penting juga. Orang nak buat bisnes, nak belajar buat bisnes. Tapi di sana mesti juga belajar tentang bagaimanakah bisnes kita tu menjadi pahala dan tidak melanggar hukum syarak Allah Ta'ala. Yang ni kita belajar dalam bab muamalah. Mesti orang yang nak berniaga, nak jual, membeli, pinjam-minjam dan sebagainya, mesti dia kena belajar dalam bab muamalah. Jangan hanya belajar marketing untuk melariskan perniagaan bagaimana. Itu. Jadi bukan maksud wa karahiyatul maut tu takut mati. Jadi kita kena berani mati lah. Jadi kena letak bom di tubuh kita langsung dem mata. Jadi saya ni berani mati. Tak.
Ni masuk bilik tu mana kat gua abang masuk pula siap kakak. Ada gangguan. Beres ada gangguan apa dia? Beres. Anak bismillah. Lagi ngagak. Baik. Jadi ada orang yang membuat komentar artinya wa karahiyatul maut tu benci pada mati. Takut mati. Itu tidak betul. Takut mati kerana kita takut mati, takut mati. Jadi kita kena berani mati. Maka timbullah kelompok bom berani mati di sini. Pergi ke sana bom, masuk gereja bom. Bunuh sana, bunuh sini. Menggunakan atas nama Islam. Itu jauh daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Islam tertegak mesti dengan mata pedang. Tidak betul gitu. Dalilnya kerana zaman Nabi tu tengok peperangan banyak mana. Jadi kita jawab tadi, peperangan tu bukan bersifat hujum menyerang, tapi lebih kepada ad-difa'ul watan, mempertahankan negara. Dan terbukti Islam yang masuk ke tanah air kita ni Ustaz Yi, dan para penonton semua, Islam yang masuk ke Nusantara ni. Islam Nusantara ni. Bukan Nusantara hijau tu bukan Yi. Hijau merah tu bukan Yi. Kau Yi tahu tu. Islam yang masuk ke alam Nusantara kita ni terbukti dengan fakta sejarahnya tidak ada tertumpah darah dengan nama Islam. Tidak ada peperangan tercetus atas nama Islam, tidak ada. Itu terbukti bahawasanya Islam ni tidak perlu ditegakkan dengan mata pedang sebenarnya. Kalau manusia saling boleh berlapang dada, saling memberi kebebasan untuk bersuara, saling terbuka, open minded untuk saling berhujah dengan ilmiah dan sebagainya, maka Islam tu lebih mendahulukan ilmu, akal, hujah yang ilmiah lebih daripada menumpahkan darah. Jadi ini untuk pelajar-pelajar kita yang di Jordan, belajarlah ilmu sebanyaknya, maka pulang ke negaramu, pulang ke negeri kamu, pulang ke tanah airmu, membawa ilmu. Bukan membawa apa nama ni? Bukan membawa budaya Arab yang suka berperang sesama sendiri. Jangan. Bawalah ilmu yang baik, yang bagus untuk membina masyarakat kita, memajukan negara kita, dan agama kita juga turut mulia dengan sebab kita menggunakan ilmu dalam membangunkan masyarakat dan memajukan negara. Maka Islam tu dipandang tinggi, hebat. Jadi Islam tu dipandang hebat apabila umat Islam tu sendiri hebat. Jadi umat Islam tu hebat bukan dengan emosinya. Emosinya kita berani mati ni kat sini. Kita nak jual Islam ni kena bom diri kita lah. itu bukan jual Islam tu mangkuk hayung dia. Tu tak betul begitu cara memperjuangkan Islam yang tidak benar. Jadi inilah yang ada orang tanya lagi. Boleh ceritakan latar belakang Naam sikit lagi nanti di belakang sana ya. Okey. Boleh dah ini? Boleh. Tak ikut secara kita tambah pula. Apa dah? Apa dah ni? Saya ni tak dapat jam ni. 10 minit ke Ustaz? Tak pakai jam. 10 minit lagi. 10 minit lagi. 10 minit. Baik. Dah kita tambah pula. Setengah jam pula. Baik. Tak, itu kita jawab soalan lepas ni lah. Ada yang tanya tu. Baik. Jadi peristiwa besar tadinya ialah yang pertama apa? Nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Yang keduanya ialah Ghuzwatul Badar Al-Kubra pada tahun yang kedua Hijrah di bulan Ramadan. Dan yang berlaku paling besar di dalam bulan Ramadan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah, yang mana ianya berlaku pada bulan Ramadan. Tengok kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
panjanglah cerita tu, para penonton boleh baca balik dalam sirah Nabi SAW bagaimana Nabi berangkat dengan kaum muslimin kemudian tidak dapat menunaikan haji sehingga berlaku apa dia panggil perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah kan? Betul deh. Jadi sehinggalah membawa kepada Fathul Makkah, itu pun berlaku di bulan Ramadan. Jadi apa yang disebut dalam hadis itulah hijrata ba'dal fathi dah. Tidak ada hijrah kemudian daripada Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah tu pelambangan, lambang bagaimana rupa sebenarnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam rahmatan lil alamin. Ya Islam rahmatan lil alamin, Islam hadari, Islam banyak. Nah, ini Islam rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana? Ketika Nabi masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, ada satu orang sahabat melangkan slogan, al-yauma yaumul malhamah. Pada ini hari ialah hari pembalasan dendam, membalas dendam kembali. Yang mana menyeksa kita seksa lagi. Yang mana membunuh keluarga kita bunuh. Yang mana merampas harta kita merampas harta. Yang mana merompok harta kita rompok lagi. Yang mana merogoh anak dara kita rogoh lagi. Jangan gua apa kat saya, jangan rogoh ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar ada orang yang melangkas lah, Rasulullah marah. Rasulullah tidak bersetuju dengan slogan seperti itu. Lalu disuruh ubah. Al-yauma yaumul mu'afah, yaumul rahmah, yaumul mawaddah. Ini hari ialah hari kemaafan, hari kasih sayang, hari saling memberi kemaafan. Jadi ada yang tak percaya, antaranya ialah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ni memanglah bila dia tahu Rasulullah dah masuk kota Mekah, dia pula tahu yang bapak dia tu paling kuat menentang Islam, dia lari. Jadi isteri dia pergi kejar. Ya Rasul, dia kata, Rasulullah maaf semua. Dia tak betul tak percaya. Bila kembali ke Mekah, memang benar Rasulullah memaafkan. Antal Karim Ibnul Karim. Dipujikan Rasulullah SAW oleh penduduk kota Mekah. Engkau orang mulia, anak orang mulia, cucu orang mulia. Lalu ketika itu orang melihatlah bahawasanya Islam tu dimasuki oleh manusia dengan berbondong-bondong, tanpa tertumpah satu darah, tanpa membalas dendam, tanpa bom berani mati, tanpa membuat teror kepada yang membuat teror kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana permulaan dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datanglah pertolongan Allah pada hari pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan manusia tu masuk Islam secara berbondong-bondong, beramai-ramai. Inilah kejayaan Islam. Jadi tidak benar Islam itu tertegak dengan mata pedang. Hanya berlaku peperangan dalam Islam itu kerana mempertahankan negara, mempertahankan agama, mempertahankan harta dan bangsa. Kemudian kemenangan Islam di Mekah Al-Mukarramah tanpa setitik darah pun tertumpah dengan balas dendam. Bahkan Nabi SAW bila Ikrimah masuk Islam, Rasulullah kata, mulai sekarang jangan lagi disebut tentang ayahnya Ikrimah, iaitu Abu Jahal. Jadi inilah 3 perkara yang besar berlaku di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat menghayatinya dengan penuh keimanan dan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Soalan tak ada tak? Naam tak? Cerita boleh ceritakan latar belakang Naam dan matlamat serta gerak kerja yang dilakukan secara ringkas. Allah.
Mereka mana? Panjang pula soalan banyak ni. Untuk pelajar-pelajar di Jordan dan para penonton semua, Nahdlatul Ulama Melaya ni sebenarnya telah pun ditubuhkan oleh Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Takut orang tak kenal Syekh Abdullah Fahim yang kita tunjuk mukanya. Syekh Abdullah Fahim. Beliau ni sezaman belajar dengan pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia, iaitu Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Jadi Nahdlatul Ulama yang asal didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari itu pada tanggal berapa? 27 Januari kalau tak silap, 1900 pada bulan Januari 1920 lebih, 27 lah. Jadi Nahdlatul Ulama Melaya ni didirikan, yang termaktub dalam buku ni, tarikhnya dalam kitab ni, pada tanggal 4 Januari 1953 masih. Jadi panjanglah kisah tu. Jadi Nahdlatul Ulama Melaya ni ada dah saya masukkan dalam Facebook saya, dalam page Naam pun ada. Kita hidupkan kembali Nahdlatul Ulama Malaysia, ringkasannya Naam juga. Karena dulunya Naam sebagai ringkasan Nahdlatul Ulama Melaya. Kita hidupkan kembali dan kita tiupkan kembali roh-roh perjuangan Hadratus Syekh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim dan para ulama di zamannya, yang mana kaum tua ni kalau kita dengar di peringkat universiti dikatakan tidak memperjuangkan kemerdekaan, mereka tu penjilat istana, itu tidak betul. Tak benar. Bahkan ulama kaum tua lah yang menjadi rujukan untuk kemerdekaan negara. Sebagaimana di Indonesia pun kemerdekaan Indonesia itu dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama. Di sana ada resolusi jihad dan sebagainya. Maka kita pun di tanah Melayu ni, di Malaysia ni, kemerdekaan negara kita pun air tangan daripada Tuan Guru Haji Abdullah Fahim dan ulama-ulama sezamannya, yang mana mereka tu duduk di dalam dua parti besar Islam, dua parti besar orang Melayu, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Perkembang ataupun UMNO lah kalau kita bahasa orang putih lah, dan Persatuan Islam Setanah Melayu, iaitu PAS masa tu. Jadi dua-dua ni parti. Kemudian di dalam tu adanya badan ulama yang dinamakan Nahdlatul Ulama Melaya. Sehingga apabila PAS tu tidak boleh lagi menjadi dui ahli dengan UMNO, maka ketika itulah baru terkuburnya Nahdlatul Ulama Melaya, kerana tok-tok guru pondok kita ni berpecah. Majoritinya duduk di dalam PAS dan segelintirnya ada lagi di dalam UMNO, termasuk Syekh Abdullah Fahim masih di dalam UMNO. Maka setahun sebelum merdeka, merdeka apa? 31 Ogos 1957 lah. 1956 bulan November, 11 November, Tuan Guru Haji Fuad Hasan yang dipertua pertama PAS tu pernah mendaftarkan Parti Nahdlatul Ulama Melaya di RUS lah. Kemudian memujuk Syekh Abdullah Fahim untuk masuk ke dalam Parti Nahdlatul Ulama Melaya, tapi Syekh Abdullah Fahim tidak merestuinya, kerana kata Syekh Abdullah Fahim, cukuplah bangsa Melayu ni berpecah, menyebabkan kita ni hilang kekuatan walaupun kita punya kuasa. Maka selepas daripada tak berapa lama lah, kerana ketua yang dipertua Parti Nahdlatul Ulama Melaya tu berubah pemikiran jadi kaum muda, maka ketika tu Parti Nahdlatul Ulama Melaya pun terkubur. Maka kita hidupkan kembali pada zaman sekarang ni bukan nama parti, tapi NGO. Badan bukan kerajaan lah, maknanya orang tua Pak Allah ke tu? Ya, orang tua Pak Allah. Sebagai
ormas, kalau anda kata ormas, organisasi Islam dan masyarakat. Jadi sebagai ormas, sebagai NGO untuk kita macam mana menyatukan tutup buku pondok satu. Nah, menjadikan pondok tu sebagai tempat pengajian yang tidak dikatakan ketinggalan zaman. Berusaha untuk menjadikan pondok tu sebagai institusi pengajian diarus perdanakan. Itu maksud. Bukan maksudnya kita perlu kepada bantuan kerajaan dengan banyak. Artinya kita kena buat parti lah biar jadi orang politik. Tidak begitu. Membuat perubahan reformis di dalam institusi pengajian pondok ni, banyak benda yang kita boleh buat. Antaranya sistem hafalan, sistem musyawarah, sistem bahsul masail. Itu tidak ada di pondok-pondok kita di Malaysia ni. Jadi kita buat benda-benda begitu supaya pelajar-pelajar kita, bangsa yang lagi akan datang, bangsa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan meneruskan perjuangan institusi pengajian pondok ni lebih hebat daripada kita. Itu maksud saya. Itu maksud. Bersistem. Jadi sekarang ni mestilah memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kesatuan daripada seluruh tutup buku pondok. Tapi kalau tutup buku pondok memahami bahawasanya Naam ni hak milik individu, contohnya Naam ni hak milik PU Fakyah, tu tak betul lah tu. Susahlah jadi. Tak boleh gitu. Naam ni hak milik Syekh Abdullah Fahim dan ulama-ulama pondok dulu. Bukan hak milik saya, bukan milik orang-orang sekarang ni, tidak. Jadi perlu tutup buku pondok lah yang memimpin Naam. Itu maksud gitu. Yang bersatu dan duduk di dalam Naam di atas, bukan di bawah, di atas. Jadi yang sekarang ni semuanya masih lagi orang panggil AJK penaja lah. Panggil apa? Bukan yang sebenar lagi. Sehinggalah tutup buku pondok tu betul-betul solid duduk di dalam Nahdlatul Ulama Melaya ni, Naam ni, barulah kita buat muktamar dan betul-betul orang yang duduk di atas, siapa dia Rais Am dia, siapa dia mustasyarnya, di syuriahnya siapa, di tanfiziahnya siapa, itu ahli-ahli nantilah yang menentukan. Jadi setakat ni belum majoriti lagi, baru segelintir saja pondok-pondok yang menyatakan siap untuk bersatu di dalam Jamaiyah Nahdlatul Ulama Malaysia. Itu saja. Jadi lebih lagi tu sudah banyak dah siri-siri ceramah saya tentang Nahdlatul Ulama Melaya Naam ni, boleh saudara rujuk di YouTube lah, insya-Allah. Baik. Ada semendek lagi, tapi ada 2 soalan lagi. Kita sambung pula 15 minit lagi, boleh ke? Seminit lagi ni. Ada semendek lagi. Ni, Ustaz, boleh ke nikah online? Boleh ke nikah online? Saya lebih berpegang tidak boleh. Kerana Darul Iftak Mesir pun mengeluarkan tidak boleh. Tidak ada sebab untuk kita memperbolehkan nikah online setakat ni. Tidak jumpa lagi orang panggil alasan kukuh untuk kita memperbolehkan nikah online. Pada hari sana boleh saja kita mewakilkan wali, mewakilkan orang yang pengantin lelaki yang nak lafaz qabul dan sebagainya. Setakat ni yang dibahas lah dalam grup Bahsul Masail